Hari ini ke semalam saya. Hari ini. Semalam lah. Hari ini apa? Hari ini hari Jumaat. Hari ini atau semalam telah terkeluar satu kisah. Kisah apa tuan-tuan? Iaitu Mirzan dipanggil oleh SPRM untuk declare aset beliau. Siapakah itu Mirzan? Mirzan adalah anak Tun Mahathir. Baik, sebelum kita cerita yang bab itu, kita baca sikit. Betamax Berhad beroperasi macam biasa walau SPRM siasat Mirzan. Betamax Berhad meneruskan operasi perniagaan seperti biasa walaupun pengarah urusannya Mirzan Mahathir dipanggil oleh SPRM bagi membantu satu siasatan. Kami mahu mengumumkan bahawa siasatan terbabit tiada kaitan dengan Betamax. Berikutan itu, Betamax beroperasi seperti biasa tanpa menjejaskan pengeluaran dan penyampaian produk Betamax kepada para pelanggan. Betamax menyediakan perkhidmatan pengeluaran elektronik kepada semua otomotif. Mengikut laporan tahunan, Mirzan adalah pemegang saham utama Betamax dengan 72% menerusi pegangan saham langsung dalam Iskandar Holdings Sdn Bhd. Okey, itu merupakan antara perniagaan Mirzan Mahathir. So, sekarang ini Mirzan telah dipanggil dan menurut Betamax itu tidak mengganggu perniagaan mereka. Dia syarikat dan juga individu ni adalah dua entiti yang berbeza sebenarnya. Pemegang saham dan juga pemegang taruh ataupun stakeholder di dalam sebuah syarikat adalah entiti yang berbeza dengan syarikat. Apa yang berlaku kepada pemegang saham belum tentu akan menjejaskan apa-apa yang berlaku kepada syarikat. Most of the time. Tapi kita tengoklah nanti keadaannya bagaimana. Okey, habis kat situ. Baik, habis. Ni cerita politik lah pula tuan-tuan. Okey. Cerita langkah demi langkah. Dan ada satu lagu. Tak pernahkah kau sadari walaupun yang tersakiti pergi Dubai hantar SD rupanya tak jadi-jadi. Walaupun yang tersakiti tuan-tuan. Kenapa walaupun yang tersakiti? Walaupun tersakiti bukan sebab apa? Sebab dia orang tak dimasukkan dalam rancangan nak jatuhkan kerajaan. Okey. Saya nak bagi tahu ni cerita punya tuan-tuan. Cerita dia adalah apa yang berlaku rancangan cerita kerajaan tumbang nak jatuh, Anwar akan terciduk, semua kerajaan ini akan tukar Perdana Menteri baru. Itu semua cerita pejuang. Bukan pejuang. Cerita Saitro Tun. Kenapa Saitro Tun bawa cerita itu tuan-tuan? Tujuan Saitro Tun bawa cerita itu nak tutup kisah Daim disiasat SPRM, nak tutup kisah Tun Mahathir bakal disiasat SPRM dan anak-anak beliau sedang bakal dan akan disiasat SPRM. Itu sebab utama dia. Dan yang bestnya, paling best tuan-tuan, apa yang Macai Mahathir ni pergi promote sekarang ini, yang bakal menjadi Perdana Menteri Malaysia kalau sekiranya PN memerintah adalah Dr. Samsuri. Now, soalan pertama, dia nak baling kat mana Muhyiddin Yassin? Dia nak campak kat mana Hadi Awang? Adakah mereka nak mengatakan bahawa Hadi Awang tu tak layak nak jadi Perdana Menteri Malaysia? Okay? Kenapa pula sibuk pula Tun nak mempromosikan PAS? Tuan-tuan tak ingat ke kan PAS dah bergabung dengan Tun? Kan ke Tun dah cum mulut dengan PAS sekarang ini? Tuan-tuan tak ingat ke? Tetapi rancangan itu dia orang tak bincang dengan PAS. Jadi PAS pun termanggu-manggu, terkedu-kedu, tersipu-sipu. Dan PAS mengeluarkan satu kenyataan. Ketika sumber dari Bersatu mendakwa memang tiada usul tidak percaya akan dibawa ke Dewan Rakyat pada sidang akan datang. PAS pula dilaporkan belum membuat keputusan mengenainya. Ketua Penerangan PAS Pusat Ahmad Fazil berkata buat masa ini masih panjang dan lambat lagi Parlimen bersidang untuk parti itu membuat keputusan mengenai. Buat masa ini katanya ahli Parlimen PAS sedang menjalankan tugas seperti biasa. Perkara undi tidak percaya akan diputuskan menjelang Dewan Rakyat nanti. Sidang lambat lagi. Sekarang kita bekerja untuk kepentingan rakyat. Ahmad Fadil secara sinis menegaskan pihak yang asyik bercakap mengenai usul undi tidak percaya sebelum ini ialah pembangkang dahulu yang kini sudah jadi kerajaan. Jadi kita tidak payah bincang soal percaya atau tidak percaya. Kita bincang isu banjir dan sebagainya. Itu lagi penting katanya. Begitulah ucapan seorang yang kecewa tuan-tuan. Oh, itu orang dulu cakap. Kami tak pernah cakap. Ya ke kamu tak pernah cakap? Mungkin kamu tak pernah cakap specifically lah.
Tapi pembangkang yang duk cakap nak tumbang, tak jadi, tak nak bentuk. Akhirnya 2 kali Datuk Seri Anwar Ibrahim minta undi percaya atau tidak percaya. Di Dewan Rakyat tempoh hari, masa Parlimen buka, langsung tak berbunyi. So kali ini Datuk Seri Anwar Ibrahim cabar lagi. Siapa nak bawa usul? Speaker kata, siapa nak bawa usul undi percaya atau tidak percaya terhadap Perdana Menteri, kemukakan, bersatu keluar kenyataan, kami tak nak bawa usul. PAS kata, tunggu dulu. Erti kata, sekarang ini bersatu dengan PAS pun tak berborak, tak berbincang, tak bercakap, tuan-tuan. Tuan-tuan, tak payah dengar cerita lagi dengan kerajaan tumbang lah apa. Tak payah dengar cerita. Usul pun dia percaya pun mereka tak berani nak bawa. SD saya dah kata tak boleh diterima. Statutory Declaration tidak boleh diterima dah oleh Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong tidak akan menerima SD. Kenapa tak terima SD? Saya cerita. Baik. Yang pertama kerana sudah ada Akta Anti Lompat Parti. Apabila seseorang ahli parlimen menandatangani SD, Yang di-Pertuan Agong assume dia sudah pun hilang jawatan sebagai ahli parlimen dan dikira sudah lompat parti. Itu assumption awal yang di-Pertuan Agong akan dapat daripada penasihat undang-undang beliau. Kenapa? Sebab akta itu dah ada kat situ. Tujuan Akta Anti Lompat Parti itu diwujudkan adalah untuk mengelakkan supaya hantar SD. Tetapi tidak ada dalam peruntukan SD mengatakan di dalam parlimen boleh angkat tangan untuk menyokong atau tidak menyokong Perdana Menteri. Itu tak ada. Boleh dilakukan. Kalau nak buat, silakan. Tetapi melalui SD tidak boleh kerana dia di luar parlimen. Itu sudah dikira sebagai mengingkari keputusan parti. Okey, faham? Alright, itu yang pertama. Yang kedua, kalau tuan-tuan perasan, dan inilah cadangan saya pada tahun 2020 dahulu, sewaktu kerajaan tumbang. Saya kata pada waktu itu, sepatutnya Yang di-Pertuan Agong menurut convention yang biasa berlaku seperti di Britain dan sebagainya, parti yang paling banyak sokongan dia tetapi tak cukup membentuk kerajaan, mereka lah yang perlu dilantik menjadi Perdana Menteri dan mereka kena berunding kepada parti-parti kecil yang lain bagi membentuk kerajaan. Itu yang saya nyatakan pada tahun 2020. Sewaktu kerajaan tumbang, di dalam salah satu live saya. Live saya itulah di kedai mamak yang viral lepas itu. Saya kata, itu convention biasa pernah berlaku di Britain kalau tak silap saya, di mana satu parti konservatif, if I'm not mistaken, tak cukup membentuk kerajaan, jadi mereka dilantik jadi Perdana Menteri dan mereka berunding dengan Liberal Democrats, akhirnya membentuk kerajaan. Has been done, can be done. Tetapi pada masa itu Yang di-Pertuan Agong dengan penasihat daripada pengamal undang-undang mengambil inisiatif mengambil SD. Okey, ambil SD, so akhirnya kerajaan pun terbentuk. Tak apalah, itu masing-masing punya pandangan. Bila masuk penggal yang kedua, kaedah inilah yang digunakan oleh Yang di-Pertuan Agong. Kaedah apa, tuan-tuan? Kaedah di mana majoriti di kalangan minoriti. Pada tahun 2020, masa itu parti yang paling banyak sokongan adalah Pakatan Harapan dengan 80 lebih sokongan walaupun Bersatu dah lompat. Dengan keluarnya Bersatu daripada 112 kerusi, Pakatan Harapan pada waktu itu ada 82 kerusi. 80 lebih, 86 ke macam tu, tak ingat. Sekarang ini keadaan yang sama juga, 80 lebih. So, keadaan yang sekarang ini, exercise yang baru ini, Yang di-Pertuan Agong telah menggunakan, saya tak kata Bang Indian dengar cakap saya, tak. Itulah adalah kaedah convention yang biasa, iaitu baginda memanggil parti politik yang paling banyak sokongan daripada kalangan yang tak banyak sokongan, walaupun tak membentuk kerajaan, maka dilantik Perdana Menteri daripada situ, maka dirunding dengan yang lain, maka terbentuklah Pak Wan itu tak suka panggil kerajaan perpaduan. Doesn't matter. Kerajaan perpaduan ke, kerajaan campuran ke, kerajaan apa ke. Sekarang ini, mulai Januari ini, 2024, tidak lagi ada istilah kerajaan perpaduan. Kita sudah menggunakan istilah kerajaan madani. So, kerajaan perpaduan dah tak ada. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, dah official bahawa ini sudah dikenali sebagai kerajaan madani. So, kerajaan madani ini adalah coalition government. Kerajaan campuran. Gabungan daripada parti yang paling banyak, majoriti iaitu Pakatan Harapan, berunding dengan parti yang lain dan mereka berpakat membentuk kerajaan. Itu bukan suatu yang asing. It's been done before, pernah berlaku sebelum ini.
Jadi bila bawa ke SD tu tak boleh, nak bentuk kerajaan macam tu tak boleh. The only way adalah undi percaya atau tidak percaya di parlimen. Yang itu pun akhirnya PAS menghadapi masalah. So mereka berpecah sesama sendiri. Dia boleh banggalah dia menang beberapa kursi kat beberapa negeri dan sebagainya. Dia boleh banggalah. Tapi hujungnya tuan-tuan, negeri-negeri yang mereka pegang pun dah sekarang ni tak tahulah apa jadi tuan-tuan ke laut kot. Kan Macam mana? Kenapa saya kata ke laut? Okay, kita tengok berita kejap lagi.